Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ada sedikit masalah. Naam. Jadi alhamdulillah kita masuk pada bulan, tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang disediakan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala pelbagai pemberian, pelbagai nikmat, pelbagai jenis hidangan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, yang mana setiap mereka yang masuk ke dalam bulan tersebut mempunyai peluang yang sama untuk meraih untuk mengambil daripada hidangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saja semangat dan keinginan setiap daripada kita untuk berebut untuk mengambil daripada peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu cara untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini adalah untuk bergembira dengan kedatangan tersebut. Dan kegembiraan kita dengan kedatangan bulan Ramadan ini terkait dengan pengetahuan kita akan kemuliaan pada bulan tersebut, nilai bulan tersebut lebih tinggi, lebih dalam pengetahuan kita tentang nilai bulan Ramadan, maka akan lebih kita merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebagai contoh, iaitu seseorang itu apabila dia mengetahui daripada nilai wang ringgit, dan apabila dia mengetahui daripada apa yang boleh dilakukan apabila dia memiliki daripada wang ringgit, maka mendapat atau berusaha untuk mendapatkan wang ringgit itu menjadi mudah, tidak memenatkan, dan bahkan ianya menggembirakan diri seseorang kerana dia tahu nilai wang ringgit tersebut. Begitu juga pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah-anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, iaitu satu amalan sunat diberikan ganjaran fardu. Satu ganjaran fardu dilipat kali gandakan 60 hingga 70 lipat, ataupun diberikan 60-70 kali pahala fardu. Wahakadha, satu malam beribadah pada malam Lailatul Qadar diberikan ganjaran seperti beribadah selama 1000 tahun. Iaitu bekerja satu hari dapat gaji 1000 bulan. La ilaha illallah. Habis kuat dekat dunia ni pun kita dapat bonus mungkin 6 bulan gaji, ataupun 1 tahun gaji, iaitu 12 bulan. Ini Allah Subhanahu wa taala bagi bonus 1000 bulan hanya mengorbankan tidur, katalah 1 malam, ataupun katalah 10 malam terakhir tu dikorbankan hanya untuk mendapat gaji 1000 bulan pekerjaan. Maka apabila seseorang mengetahui akan nilai tersebut dan lebih kuat pengetahuan dan keyakinannya tentang janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin ringan pengorbanan yang diberikan. Bahkan apa-apa yang dikorbankan akan dianggap sebagai kecil nak dibandingkan dengan pemberian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk mengetahui daripada hakikat jamuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, perkara-perkara yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan daripada amalan-amalan dan daripada pahala-pahala dan sebagainya, sehingga kita benar-benar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan.
maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah menghisap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya untuk melihat kepada makhluk ciptaannya yang menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Sesungguhnya ia merupakan ciptaan yang sangat menakjubkan dan susunan tubuhnya sangat menghairankan, di mana unta ini mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Namun demikian ia sangat handal untuk dijadikan sebagai sarana mengangkut beban yang berat dan menghantarkan kusir yang lemah. Dagingnya dapat dimakan dan kulitnya dapat dimanfaatkan, serta susunya dapat pula diminum. Mereka diingatkan mengenai hal tersebut kerana majoriti binatang ternak yang dimiliki masyarakat Arab adalah unta. Syuraih Al-Qadhi mengatakan, marilah keluar bersama kami sehingga kami dapat melihat unta bagaimana ia diciptakan, juga melihat langit bagaimana ia ditinggikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit dari bumi, dan yang demikian itu merupakan pengangkatan yang sangat agung. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditinggikan. Artinya menjadikannya tertancap kuat sehingga benar-benar teguh, agar bumi berserta penghuninya tidak goyang, dan di dalamnya diberikan berbagai manfaat dan juga barang tambahan, barang tambang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maksudnya bagaimana bumi itu dibentangkan, dihamparkan dan dipanjangkan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan orang Arab Badui untuk menjadikan sebagai bukti dari apa yang sering mereka saksikan, iaitu unta yang dia naiki, langit yang berada di atas kepalanya, gunung ganang yang berada di hadapannya, dan bumi yang berada di bawahnya, yang semuanya menunjukkan kekuasaan pencipta semua itu, dan bahawasanya dia adalah Rabb yang Maha Agung, pencipta, raja, dan dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah benar-benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah Subhanahu wa taala selepas menceritakan tentang keadaan ahli-ahli neraka dan kemudian diciptakan tentang keadaan-keadaan ahli syurga, Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, dalam memberikan manfaat ataupun dalam memberikan kenikmatan di dalam syurga, di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ianya diciptakan. Fakanat a'azzu amwalihim, dan unta ini merupakan harta orang Arab yang paling mulia. Wa mahallu ikramihim, dan dengan unta tersebut mereka memuliakan orang lain. Wa mahallu tanafusihim, dan dengan unta ini mereka berlumba-lumba untuk untuk mendapatkannya. Ini mereka yang mempunyai unta yang lebih menunjukkan kekayaan ataupun menunjukkan harta mereka. Wajtama'a fiha minal manafi' ma la yajtami' fi ghairiha, dan terkumpul di dalam unta ini daripada manfaat-manfaat yang tidak terdapat pada binatang-binatang lain. La ilaha illallah. Sehingga sebahagian manusia ini mengumpulkan daripada unta-unta ini ma yakunu li ajlil jamal wa zina. Ada yang mengumpul hanya kerana disebabkan sebagai satu simbol kekayaan ataupun kecantikan. Wa zina war rukub wa syar. Ada juga
yang membela daripada unta kerana untuk sebagai tunggangan. Ada juga yang membela daripada unta ini kerana ingin minum daripada susu dan sebagainya, wa naqlul mata', dan mengangkat daripada barang-barang mereka. Kullu hadhihi al-anwa' min al-hayawanat majmu'ah fil ibil. Maka setiap daripada manfaat ini, sama ada dibela untuk kecantikan ataupun sebagai satu simbol kekayaan, ataupun untuk menunggangnya, ataupun untuk meletakkan barang-barang di belakangnya, ataupun untuk minum daripada susunya, ataupun untuk makan daripada dagingnya dan sebagainya, maka segala manfaat ini semuanya terdapat di dalam unta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ibil kasurur fil jannah tanzil lahum wa tatla'. Dan salah satu daripada sifat unta ini adalah seperti tempat duduk yang kita ceritakan di dalam syurga. Tempat duduk di dalam syurga, apabila tuannya ingin duduk, maka tempat duduk itu akan turun kepada tuannya, dan selepas tuannya duduk di atas tempat duduk tersebut, maka kursi di dalam syurga ni akan meninggikan tuannya. Begitu juga wahakadzal ibil, begitu juga dengan unta, apabila tuannya ingin naik, dia akan turun, dan kemudian apabila tuannya sudah naik di belakangnya, maka dia akan naik. Naam. La ilaha illallah. Kemudian melalui unta ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, tadliluha wa taskhiruha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan unta ini sehingga dia dapat mematuhi daripada perintah-perintah manusia. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Kami menundukkan, iaitu memberikan kebolehan unta ini untuk mendengar daripada perintah manusia, dan sebahagian daripadanya, iaitu unta, dijadikan tunggangan, dan sebahagian daripada unta-unta dijadikan sebagai makanan. Al-akl wa syurb wal haml wal ukulaha fiha wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara-perkara yang telah kita terangkan, iaitu binatang-binatang ternakan, terutamanya unta ini dijadikan sebagai alat kecantikan ataupun sebagai satu status simbol. Ada yang dijadikan sebagai makanan, kulitnya dijadikan sebagai pakaian dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu, di dalamnya terdapat berbagai-bagai nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu ingin mengira daripada nikmat, menghitung daripada nikmat Tuhan kamu, maka la tuhsuha, tak mungkin. Ya, ini nak kira jenis nikmat yang Allah beri pun kita tak mampu, apatah lagi perincian di bawah nikmat tersebut. Antaranya, contohnya sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada unta. Daripada unta itu terkandung di dalamnya berbagai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Unta ini walaupun dengan tubuh badannya yang besar, yang tinggi, yaquduhu saghir minkum wat-tifl, boleh dikendali oleh anak kecil. Hatta anak kecil mampu untuk mengendalikan unta ini ataupun haiwan-haiwan lain seperti yang kita dapat saksikan. Ya, ini kadang-kadang anak-anak kecil dapat mengendalikan unta ataupun mengendalikan gajah ataupun mengendalikan binatang-binatang yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada mereka. Hatta dzukir anna fa'ran amsaka bi khitami jamal fasara ma'ahu al-jamal ila fami gharih. Disebutkan bahawa ada seekor, dalam riwayat lah, dalam satu cerita disebutkan bahawa seekor tikus ni mendaki pada seekor unta dan membawa unta ni berjalan sehingga menuju ke gua yang mana tikus ini hendak pergi. Naam, wa ya'khudhuhu at-tifl was-saghir fayaltafitu yaminan wa yamnatan wa shimalan. Anak-anak kecil juga boleh mengendali daripada unta ini, bawa dia ke kiri dan ke kanan. Wa yaq'uduhu wa yuqimuhu wa yanqad lahu. Boleh dudukkan unta tersebut, boleh dirikan unta tersebut, dan unta ini ikut akan kepada arahan anak-anak kecil. Tarawna hadha bi dakhamatihi ama tastahyun fi wajibin qiyadikum li rabbikum. Maka i'tibar
pengajaran yang boleh kita ambil daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tundukkan kepada perintah manusia, maka tidakkah kita merasa betapa pentingnya untuk kita tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Tidakkah kita malu untuk tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah jadikan kita dan telah berikan segala nikmat? Fima anzala alaikum minal awamir wan nawahi, yakni perintah-perintah Allah, daripada perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah patut untuk kita menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggal daripada segala larangannya? Dhallala makhluqan di makhluqin fara'aitumuhu kaifa tadhallal. Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan satu makhluknya kepada makhluknya yang lain, dan kamu dapat melihat bagaimana makhluk yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk lain itu, bagaimana mereka mengikuti segala arahan tersebut. Ini kalau kita tengok, tuan kepada anjing dapat memberi perintah, tuan kepada kuda dapat memberi perintah kepada kudanya, tuan kepada pengembala kambing dan sebagainya, bagaimana kambing-kambing dapat mengikut daripada perintah tuannya. Amma ta'khuduna min dzalika ibrah. Maka tidakkah kita melihat ataupun mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada perkara-perkara tersebut? Fatuhsinuna tadhallul lil jalil a'la, sehingga kita dapat menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kita dapat meninggal daripada perintah Allah dan terjatuh, tergelincir dalam larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perasaan malu, tanpa ada perasaan kesal, tanpa ada perasaan kerugian di dalam diri kita di hadapan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan unta ini merupakan binatang yang paling besar yang dilihat oleh kaum Arab. Unta merupakan binatang yang paling besar yang dilihat oleh kaum Arab. Wa amsalul fil lam yakun yasil ilaihi nadharul Arab. Adapun gajah, yakni hanya segelintir, sebahagian kecil daripada mereka yang dapat melihat gajah. Seperti dalam kisah Al-Fil, yakni Abrahah membawa gajah itu daripada Yaman. Walaysa fihi minal manafi' ma yahsul fil ibil. Dan walaupun gajah itu lebih besar daripada unta, akan tetapi manfaat yang terdapat di dalam unta itu lebih banyak berbanding dengan manfaat yang terdapat pada gajah. Wa qad jaa fi ma rawa al-Hakim fil Mustadrak anna al-mu'min kal jamal an anf ay ma'nuf. Yakni disebutkan dalam satu riwayat dalam Mustadrak al-Hakim, dikatakan seorang mukmin itu seperti seekor unta yang anuf. Anuf ni yakni yang lemah lembut ataupun yang mentaati daripada tuannya. Ai mutadallil li rabbih, taat, merendahkan diri di hadapan tuannya, khadi' li jalalih, sahul al khuluq, mempunyai akhlak yang mudah untuk didekati, sahlul khuluq ma'al ibad. Yakni mempunyai akhlak, yakni mempunyai sifat ramah mesra bersama hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza yakunul mu'min. Begini jugalah keadaan seorang mukmin, mempunyai taat kepada Tuhannya, juga beramah mesra dan mudah untuk didekati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Berkata al-Imam Fakhrul Razi, waqad waqa'a li wa kuntu fi safar. Telah terjadi sesuatu kejadian pada diriku, dikata, sewaktu aku berada di dalam perjalanan. Dalalna fi tariq, kami telah sesat di dalam padang pasir. Manadri aina nadhhab, aku tidak tahu bagaimana untuk nak cari jalan keluar daripada padang pasir tersebut. Walhasil zaman dulu tak ada Google Map ataupun tak ada Waze dan sebagainya. Maka apabila mereka sesat ataupun mungkin mereka tidak dapat menggunakan bintang sebagai map ataupun sebagai penunjuk jalan, maka walhasil sangkut dekat tengah-tengah padang pasir. Fa akhadhu wahid minal jamal faqaddimuhu fa akhadha yaltafit yamnatan wa shimalan. Maka dia mengatakan bahawa secara tiba-tiba seekor unta ini dikedepankan oleh rakan-rakannya. Faqaddimuhu fa akhadha yaltafit yamnatan wa yasra,
ataupun washimalan. Maka unta yang dikedepankan ini melihat kepada kiri dan kanan, thumma dallalna ala tariq hatta wasalna. Kemudian dia pun menunjukkan jalan ataupun lead the way sehingga kami sampai ke tempatnya. Wa inna ma qad masya hadzal ibil fi hadzal tariq marratan wahidah, dan dikatakan bahawa unta ini hanya pernah jalan di jalan tersebut hanya sekali, akan tetapi wa hafidhaha, akan tetapi dia dapat ingat daripada jalan tersebut, fakanat khasais wa ajaib. Maka ini merupakan khususiyah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada unta dan perkara-perkara yang mengagumkan tentang unta. Wa ma'a dzalika kulli fa fi kulli dzarratin min dzarratil wujud. Naam, ini hanyalah salah satu daripada tanda keagungan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan pada hakikatnya fa fi kulli dzarratin min dzarratil wujud, setiap zarrah, setiap atom daripada atom-atom makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya terdapat keajaiban sendiri yang tidak dapat terhitung. Akan tetapi yang disingkap, yang tersingkap oleh manusia, ataupun yang ilmu manusia yang sampai kepada ajaib-ajaib tersebut berbeza di antara satu dengan yang lain, mengikut kadar keimanan mereka dan mengikut kadar apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa illa innal wujuda bi asrihi bil ahadiyati mu'lina. Disebutkan dalam syair bahawa innal wujud, seluruh kewujudan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni seluruh makhluk yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengkhabarkan, yakni memberikan i'lan, yakni memberitahu kepada satu dengan yang lain tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baharat bada'i'ul uqul faghada muwaffiqu muqina. Maka keajaiban dan kekaguman makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, yakni menghairankan akal fikiran orang-orang yang diberikan taufik untuk meyakini daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang-orang yang diberikan taufik untuk melihat keagungan Allah dalam setiap daripada ciptaannya, maka mereka akan ditambah keimanan mereka setiap kali mereka melihat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ciptaannya. Wa tashakkakal mutathabbituna faka'annahum laysu huna. Adapun mereka-mereka yang tidak meyakini, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keagungan Allah dalam ciptaannya, maka mereka ini seakan-akan tidak berada di atas muka bumi ini, atau tidak berada di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak berada di sekeliling ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahum laysu huna. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan alihkan ayat-ayat ataupun keagungan-agungan, tanda-tanda keesaan aku ini daripada mereka-mereka yang takabur di atas muka bumi. Yang ini orang yang merasakan dirinya bagus, orang yang hatinya tidak bersih dan sebagainya, merasa dirinya lebih hebat dan sebagainya daripada yang lain. Mereka ini akan dikaburkan mata mereka daripada melihat kebenaran dan melihat daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa ya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahid walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Jadi merupakan satu keajaiban bagaimana Allah itu dapat diingkari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dapat ada yang mampu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan setiap perkara yang ada di sekeliling kita ini ini melaungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan keesaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan tidakkah kamu melihat kepada langit, bagaimana ianya ditinggikan, berapa jauh perjalanan di antara bumi dan langit. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Pada akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kalau kamu mampu keluar daripada daerah
ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ataupun di langit, maka keluarlah kamu. Yakni kalau kamu tidak ingin mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka carilah tempat lindungan di tempat lain. Jangan duduk di atas muka bumi ini, jangan duduk di langit, di bawah langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu mampu keluar, maka keluarlah, dan pada hakikatnya kamu tidak mampu untuk keluar dan tidak ada tempat lain selain daripada tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ahlal hadarat wa ahlul teknologi, yakni wahai mereka-mereka yang kagum dengan teknologi yang ada pada mereka, wahai mereka-mereka yang kagum dengan kemodenan, wahai mereka-mereka yang kagum dengan kehebatan development ataupun kemajuan kamu, la tanfuduna illa bisultan, kamu tidak akan mampu untuk keluar daripada bumi ataupun langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau sehebat mana pun kamu punya kehebatan, kepandaian ataupun kemahiran. Kerana yang kami izinkan untuk keluar daripada daerah bumi ataupun langit ini hanya mereka-mereka yang kami izinkan, iaitu antaranya adalah kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sewaktu Isra' dan Mi'raj, hanya Nabi seorang sahaja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menembusi daripada langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehinggalah ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Maka tidak ada yang mampu untuk keluar daripada daerah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, daripada langit dan sebagainya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan bahawa wa asyaddu fi tayran minal jin, ya, ini jin-jin yang hebat-hebat yang mampu untuk terbang tinggi dan sebagainya, ataupun yang dapat menembusi daripada langit-langit dan sebagainya. Kanu yaqtaribuna minas sama' fayastariquna as-sam', mereka cuba untuk mendekati daripada langit. Nak dikatakan bahawa ya ini langit yang pertama ini sangatlah besar dan luas dan tinggi, sehingga hatta jin yang mampu untuk terbang dengan laju dan jauh ini, mereka tidak mampu pun nak tembus daripada langit yang pertama dan sebagainya. Akan tetapi mereka cuba untuk mendekati daripada langit tersebut untuk mencuri dengar perkara-perkara yang dibualkan, yang diceritakan oleh malaikat. Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu ketika telah menghalang daripada jin-jin ini untuk mencuri dengar perkara-perkara yang dibualkan oleh malaikat. Setiap kali mereka mencuri dengar, mereka akan ditembak oleh petir. Illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun thaqib. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, dia kata, ahum ashaddu khalqan, adakah kamu ini lebih hebat, ataupun adakah ciptaan kamu itu lebih hebat ataupun ciptaan kami, ataupun apa-apa yang kami cipta. Mereka merasa diri mereka hebat dengan ciptaan mereka. Mereka rasa mereka berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka rasa dengan kepandaian mereka, dengan kehebatan mereka, dengan perkara-perkara yang pada hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, kemudian mereka merasakan diri mereka ini lebih hebat dan tidak perlu tunduk kepada Zat yang maha hebat Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan keadaan yang sangat buruk yang berlaku pada diri manusia. Tak ada perkara yang lebih buruk keadaannya daripada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lupa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang keadaan tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka lupa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala apa yang berada di sekeliling mereka, dan lupa akan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi sekeliling mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menzahirkan, telah menunjukkan kepada setiap manusia kelemahan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada manusia sehingga tidak dapat dikira. Wa yansa wa yuhmil amrahu, akan tetapi masih lagi mereka lupa keagungan Allah, masih lagi mereka meninggalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih lagi mereka tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui tentang keagungan Allah, maka tidak mampu mereka untuk nak bersifat sedemikian di hadapan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala.
La ilaha illallah, yang mana pada hakikatnya manusia ini, yakni min ayyi syai'in khalaqah, dalam ayat disebutkan bahawa dari apa yang Allah bertanya, dari apa yang kita ini diciptakan. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, daripada air yang kotor diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa yang kita ada sekarang. Penglihatan kita daripada mana? Penglihatan kita daripada air yang kotor, pendengaran kita daripada air yang kotor, tubuh badan kita daripada air yang kotor, alat pernafasan kita dan sebagainya, semuanya daripada air yang kotor itu. Dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala dijadikan satu perkara yang ajaib, satu perkara yang sempurna. Dengannya kita dapat melihat, dengannya kita dapat mendengar, dengannya kita dapat hidup, bernafas dan sebagainya. Dan ini semua tidak menunjukkan kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat dengan penglihatan pengajaran, i'tibar, maka kita akan dapat melihat pada setiap perkara itu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Thumma sabila yassarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada mata kita ini akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara, sehingga kita mampu untuk beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita berada di dalam kehidupan dunia ini. Dan apabila kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara, dan kita beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah, insya-Allah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha dengan kita dan kita ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kamu melihat kepada langit bagaimana ianya ditinggikan? Dan kalau kita tengok langit ini dah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa juta tahun dia berdiri tanpa tiang. Tak ada repair, tak ada perlu nak cat langit, tak ada perlu nak tampal langit, mungkin ada bocor dan sebagainya. Tidak ada syarikat yang ada mengambil yang perlu untuk menjaga daripada langit tersebut. Mungkin bumi tu dah sekian lama, mungkin dia jatuh sikit dan sebagainya, tak ada langit itu jatuh sedikit ataupun ada bocor sedikit ataupun ada lubang sikit pun tak ada. Sekarang ni kalau kita tengok taman-taman perumahan, kalau kita nak ikutkan, rumah-rumah zaman dulu tu lagi kuat berbanding rumah-rumah baru. Kadang-kadang tengok rumah baru, sana bocor, sini retak dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kuasa itu, sikit pun tidak perlu akan penjagaan. La ilaha illallah. Dan tak perlu pun untuk kita nak fikirkan untuk nak buat alat bagaimana untuk nak jaga daripada langit tersebut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fiha farji'il basara hal tara min futur. Ini 7 langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, tak ada sikit pun kekurangan, tak ada sikit pun perkara-perkara yang dapat kita cari kelemahan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita manusia ini pula di dunia sibuk untuk nak tahu berapa jauh daripada bumi dengan planet yang lain, daripada satu planet ke planet yang lain. Kemudian disebutkan yang ni 1000 tahun cahaya, 100 tahun cahaya jaraknya dan sebagainya, yang mana dengan mengetahui perkara-perkara tersebut tidak mendatangkan apa-apa manfaat di akhirat, melainkan kalau orang itu melihat ataupun membaca perkara-perkara tersebut atas sebab untuk mengambil i'tibar, atas sebab untuk mengambil pengajaran daripada perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Bahkan sebahagian daripada mereka menghabiskan umur mereka untuk mengkaji daripada perkara-perkara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak sampai kepada penciptanya. Mereka mengetahui daripada setiap keajaiban di dunia ini, akan tetapi ilmu yang mereka dapat daripada mengkaji keindahan alam ini tidak menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak mengatakan bahawa
iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan satu pemberian yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sama ada kita ketahui ataupun tidak ketahui. Naam. Wa ila samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Dan tidakkah kamu melihat kepada gunung bagaimana ianya ditinggikan, bagaimana ia ditegakkan. Wal jibalu autada, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gunung ganang ini sebagai pasak. Wal watad yaghraq fil ard, dan pasak ataupun paku ini dia tertanam dalam di atas bumi, tertanam ke dalam bumi. Yakunu aktsaruhu tahta al-ard mastur, ya ini kebanyakan daripada bahagian gunung itu di dalam bumi berbanding dengan apa yang tampak di luar. Wa hakadzal jibal wa ma min jibalin tashuf illa min dakhilil ardi mithlul murtafi' marratain aw akthar. Ya ini tidak ada satu gunung ataupun bukit yang kita lihat kecuali yang terkeluar, yang ternampak di atas muka bumi itu hanyalah 1/3 ataupun lebih kurang daripada itu. Ya ini kalau 1/3 berada di atas permukaan bumi, maka 2/3 berada di dalam bumi, ataupun lebih besar yang berada di dalam bumi. Warassa bihi kuratul ard, yang mana dengan bumi dan gunung tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ya ini mengikat kan bumi tersebut agar supaya ia tidak bergerak dan sebagainya, memantapkan bumi tersebut dengan memaku bumi tersebut dengan gunung ganang. Fasara fi dauraniha wa sibahatiha muttazinah, sehingga bumi itu dapat berpusing pada paksinya. Dan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kullun fi falakin yasbahun, setiap daripada daripada bulan-bulan ataupun bumi dan bumi dan matahari dan bulan ini semuanya berada berpusing dan yasbah, yakni kalau dalam bahasa Arab yasbah ini yakni berenang pada paksi masing-masing dalam keadaan yang teratur, muttazinah, ghair muttaribah, ghair mutaharrikah, tidak bergerak, tidak bergoncang. Ini semuanya pusing dalam keadaan yang tenang dan tentram. Yabrah 'alaiha at-tayr wa yatma'an 'ala haywan wal insan, yakni sehingga burung-burung dapat terbang di atas muka bumi. Haiwan-haiwan dapat bergerak, manusia dapat bergerak melakukan kerja harian mereka ini dalam keadaan tenang. Merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita mampu untuk bergerak di atas muka bumi ini dalam keadaan yang aman dan tentram, tidak ada goncang, tidak ada gegaran dan sebagainya. Merupakan nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana terkadang Allah tunjukkan keagungannya, berlaku gempa bumi, berlakunya tsunami dan sebagainya sebagai satu ibrah, yang mana apabila perkara itu tidak berlaku, itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada kerosakan yang berlaku di sekeliling kita, tidak ada kerugian daripada harta benda milik kita ataupun milik orang lain. Arsala bil autadin laha farasat. Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan ataupun meletakkan paku-paku ini di atas muka bumi ini sehingga ianya menjadi stabil, menjadi kukuh. Wa fir rijali jibalun bal wa autadu, bahkan pada manusia, pada lelaki-lelaki, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka juga sebagai gunung ganang, bahkan sebagai pasak dan paku. Naam. Wa kama arsa hadhil ardi hadhil jibal fa aradil ma'arif wal ulum inma tarsa bir rijal, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memasakkan bumi ini dengan gunung ganang, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala pasangkan ataupun mantapkan ilmu dan kefahaman agama ini dengan lelaki-lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Wa inna ma tarsa bir rijal, la ilaha illallah, bilad bil autad laha farasat. Naam. Lidzalika lamma dzakara al-Busiri ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan itu apabila Imam Busiri nak sebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasidahnya, kasidah Burdah, humul jibala, mereka ini adalah gunung-gunung. Fasal anhum musadimahum, tanyalah kepada mereka tentang bagaimana mereka bertemu dengan musuh-musuh mereka. Madza ra'a minhum fi kulli mastadami, hadzal intisab sini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di kalangan manusia ini juga ada pasak-pasak
yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab keamanan di atas muka bumi ini, dengan ada orang-orang saleh, dengan ada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ada orang-orang yang sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa merasakan kekurangan dalam ibadah mereka, maka melalui mereka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Melalui mereka Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan kerahmatan melalui orang-orang yang sentiasa menangis. Dan ini merupakan da'bus salihin, merupakan perkara-perkara yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, sering menangis. Dan orang-orang salih juga mereka menangis, takut kepada Allah dan gembira akan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan bahawa tidak lama daripada, mungkin dalam kurang lebih 30-50 tahun yang lalu, yakni apabila tiba di penghujung bulan Ramadan, apabila mereka membacakan kasidah-kasidah sebagai tanda penghujung daripada bulan Ramadan, ramai orang akan menangis. Menangis kerana apa? Kerana tidak sanggup untuk berpisah dengan bulan Ramadan, kerana mereka tahu nilai bulan Ramadan. Akan tetapi kita apabila tiba sudah dekat dengan raya, maka kita akan bergembira. Kita gembira sebab dah tak sabar nak raya. Akan tetapi pada hakikatnya orang-orang salih ini mereka sedih untuk berpisah dengan bulan Ramadan. Bahkan sepatutnya kita juga bergembira ataupun menangis gembira ke atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dengan kedatangan Ramadan sangat gembira sehingga mampu untuk menitiskan air mata dengan kedatangan bulan Ramadan. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dengan khabar diberi keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Yang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, adakah siapa-siapa di dalam rumah ini yang ini orang asing, orang yang bukan ahli keluarga? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak ada siapa kecuali anak-anak aku. Kemudian Rasulullah menutup pintu dan mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berikan keizinan untuk berhijrah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat ingin untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, bolehkah aku yakni menemani kamu dalam hijrah tersebut? Maka Nabi mengatakan, as-suhbah ya Abu Bakar, Allah telah mengizinkan kamu untuk mendampingi aku, untuk menemani aku dalam hijrah tersebut. Maka fadama'at ainah, maka menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan bahawa aku tidak mengetahui bahawa ada orang yang menangis atas kegembiraan. Aku tak pernah tahu sebelum ni yang mana ada orang menangis disebabkan kegembiraan. Aku ingatkan menangis sebab sedih saja, tetapi pada hari ini aku tahu ada orang menangis sebab kegembiraan. Wahakadha. Maka gembira mendapat daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala juga salah satu tanda untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah kamu melihat kepada bumi ini bagaimana ianya dihamparkan? Bagaimana dihamparkan bumi ini sehingga kita dapat travel, kita dapat melakukan perjalanan daripada satu tempat ke tempat yang lain dengan keadaan yang tenang dan aman. Bagaimana orang-orang Arab dahulu mereka dapat berjalan dari satu tempat ke satu tempat, antaranya dengan unta dan sebagainya, dengan keadaan tenang. Dan antara kelebihan unta ini, mereka dapat bersabar daripada minum air. Kadang 3 hari, kadang 5 hari, kadang 10 hari tak minum air, mereka masih lagi kuat untuk berjalan dan sebagainya. Mata syarab muddah tawilah, awalu nadhara taqa' 'ala al-jimal wa faqaha sama. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah. Allah bertanya, tidakkah kamu melihat kepada unta? Yang ini orang-orang Arab dahulu, mereka apabila naik kepada unta mereka, benda yang mereka lihat adalah unta mereka. Dan kemudian apabila mereka lihat ke atas akan melihat langit. Apabila mereka melihat kiri dan kanan, mereka akan dapat melihat gunung ganang. Apabila mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kepada bumi. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala
tanyakan, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ibrah yang Allah Subhanahu wa taala, pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita juga kalau kita naik kenderaan dan sebagainya, ini semua merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berjalan untuk melihat daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha al-insan fi ahwalihi muhitun bi ayatillah. Begitu juga manusia, dalam setiap keadaan mereka dikelilingi dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ajaib. Akan tetapi kebanyakan daripada kita lalai daripada mengambil pengajaran pada perkara-perkara daripada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada lalai ataupun saja buat-buat tak tahu. La ilaha illallah. Kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kita lihat dalam kejadian kita ini bagaimana keajaiban nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita sendiri, dalam manusia-manusia yang berada di keliling kita. Perbezaan yang seorang mempunyai pandangan yang tajam, seorang kurang tajam, seorang lagi pendengaran tajam, seorang lagi kurang, seorang lagi mempunyai akal yang tajam, yang kuat, ingatan yang kuat dan sebagainya, seorang lagi lemah, seorang lagi mempunyai kelebihan dalam bertutur, seorang lagi mungkin kurang dan sebagainya. Semuanya ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita mengambil iktibar. Begitu juga perkara-perkara yang berada di sekeliling kita, daripada dinding, daripada tiang-tiang, daripada besi, daripada wang ringgit dan sebagainya, bagaimana ianya boleh berlaku ataupun bagaimana ianya diciptakan, daripada mana ia datang dan sebagainya, apa perjalanan yang telah mereka lalui untuk sampai sehingga menjadi kepada tiang dan juga dinding. La ilaha illallah. Angin yang ataupun udara ataupun oksigen yang kita sedut, ini telefon yang sedang rekod daripada pengajian kita dan sebagainya, semua ini bagaimana ia diciptakan, bagaimana ia dapat ini disatukan sehingga menjadi satu alat ciptaan teknologi dan sebagainya. Semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah dalam memberikan manusia akal untuk berfikir dan untuk sampai pemikiran mereka sehingga mereka dapat menciptakan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini, demikianlah dhammam memberi pertanyaan yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas. Dia berkata, kami pernah dilarang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu yang mengherankan kami. Ada seorang dari penduduk pendalaman yang cerdas datang lalu bertanya kepada beliau dan kami mendengarnya. Orang Badui itu datang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang seorang utusan kepada kami, lalu dia mengaku bahawa engkau menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu. Benar, jawab beliau. Lalu siapa yang telah menciptakan langit? Tanya orang itu. Beliau menjawab, Allah. Siapa pula menciptakan bumi? Tanyanya lebih lanjut. Beliau pun menjawab, Allah. Selanjutnya orang itu bertanya, kemudian siapa yang telah menancapkan gunung-gunung itu dan menjadikan segala yang ada padanya? Allah, jawab beliau. Lebih lanjut orang itu bertanya, jadi Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi serta menegakkan gunung-gunung itu, Allahkah yang telah mengutuskanmu? Beliau pun menjawab, benar. Orang itu melanjutkan, selain itu utusanmu juga mengaku bahawa kami berkewajipan mengerjakan salat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Beliau menjawab, ini Nabi SAW menjawab, benar. Orang itu bertanya lagi, demi Rabb yang telah mengutuskanmu, Allahkah yang telah memerintahkan hal tersebut? Baginda SAW menjawab, benar. Kemudian orang itu berkata, utusanmu mengatakan bahawa kami berkewajipan mengeluarkan zakat dari harta-harta kami. Lalu Rasul SAW menjawab, benar. Orang itu pun bertanya, demi Rabb yang telah mengutuskanmu, Allahkah yang telah memerintahkanmu dengan hal ini? Nabi SAW menjawab, benar. Orang itu juga berkata, utusanmu itu juga mengaku kepada kami bahawa kami berkewajipan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Baginda SAW menjawab, benar. Kemudian orang itu berpaling seraya berkata, demi Rabb yang telah mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak melakukan penambahan dan pengurangan terhadapnya sedikit pun. Maka Nabi SAW bersabda, jika perkataannya benar, dia pasti masuk syurga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An- 'Nasai, serta diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Daud. Nah.
Nah, orang-orang Badui ni terkadang mereka ini orang yang simple. Jadi bila mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini banyak memberikan pengajaran kepada kita. Kerana mereka ni sangat simple, sangat easy. Jadi mereka terkadang boleh menanyakan soalan-soalan yang terkadang sahabat-sahabat Nabi malu untuk bertanya. Dan sahabat-sahabat Nabi, disebabkan mereka sering berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang mereka malu untuk nak bertanya. Jadi bila Badui datang, tanyakan soalan-soalan dan dijawab oleh Rasulullah, maka mereka banyak mempelajari daripada soalan yang ditanyakan oleh orang-orang Badui. Jadi orang Badui ini dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara daripada ciptaan langit dan bumi dan sebagainya, dan kemudian bertanya kepada rukun Islam. Dan kesemuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab benar, dan orang Badui ini mengatakan bahawa demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurang daripada apa-apa yang telah diperintahkan kepada aku. Ini apa yang fardu aku buat, selain daripada itu aku tak buat. Daripada salat, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau kamu benar dalam perkataan kamu, kalau betul kamu menunaikan kefarduan itu secara yang telah ditetapkan oleh kamu dengan cara yang ditunjukkan, maka kamu akan masuk ke dalam syurga. Di sini menunjukkan bahawa penting untuk menyempurnakan daripada kefarduan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menambahkan daripada amalan-amalan sunat. Akan tetapi jangan pula kita tertipu dengan amalan-amalan sunat. Dengan kita memperbanyakkan amalan sunat ini, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan amalan-amalan sunat yang aku lakukan ini, jadikanlah ianya asbab untuk dibersihkan hati aku. Antara hikmah diberikan amalan-amalan sunat ini adalah agar supaya dibersihkan. Lagi banyak amalan yang kita lakukan adalah untuk membersihkan hati. Tapi jangan sampai hikmah di sebalik amalan tersebut hilang. Sibuk tambahkan amalan, akan tetapi hati semakin kotor, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan insyaAllah kita akan sambung pengajian kita ini insyaAllah pada pengajian yang akan datang, yang mana insyaAllah dengan kita akan habiskan surah ini pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan kita istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, terutamanya dalam bulan-bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kalau boleh kita memperbanyakkan daripada bacaan Al-Quran. Kita pasang niat untuk kita tambahkan bacaan Al-Quran. Kalau boleh amalan-amalan harian daripada bacaan Yasin, bacaan surah Waqiah, bacaan Sajdah dan Al-Mulk itu tidak ditinggalkan setiap hari kalau boleh. Dan kemudian sebahagian daripada bacaan Al-Quran kita adakan wirid harian daripada bacaan Al-Quran. Kalau hari-hari bulan Ramadan kita baca satu muka surat, dua muka surat, jadikan bulan Ramadan itu ditambahkan daripada amalan kita. Dan terutamanya di 10 malam yang terakhir itu, jadikan amalan kita itu double. Semangat kita pada 10 malam pertama patutnya lebih daripada bulan-bulan sebelum Ramadan. 10 malam kedua kalau boleh ditambah semangat kita dalam ibadah melebihi daripada 10 malam pertama. Dan kalau boleh jadikan 10 malam terakhir itu amalan kita lebih daripada malam-malam lain daripada bulan Ramadan, sehingga kita dapat menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita dan manfaatkan kita dengan ilmu, dan jadikan kita orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana waslih lana kulla shu'un wa aqir bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Dan yang terakhir, sebelum masuk bulan Ramadan, saya minta maaf atas apa-apa kekurangan, dan kita cuba bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Kita maafkan orang-orang lain yang mana mungkin melakukan kesilapan kepada kita, sehingga kita dapat masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, sedia untuk menerima daripada pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam pertama di bulan Ramadan, dan juga kita mendapat daripada segala keberkatan yang Allah letakkan, yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.